Seramai 12 daripada 17 individu yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Melaka sepanjang tempoh tahun lalu terdiri penjawat awam yang berkhidmat di negeri itu. Bekas pengarah bukan eksekutif 1MDB Tan Sri Ismi Ismail mengesahkan sebanyak 2.28 bilion ringgit wang dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib Tun Razak. Malaysia berdepan dengan risiko menjadi sebuah negara yang gagal jika masyarakat tidak mahu berubah dan memperbetulkan tahap rasuah. 2 bekas pengarah dan 3 pengarah syarikat kejuruteraan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan projek pembinaan transit aliran masa MRT bernilai lebih 650 juta ringgit. Dalam pada itu di Shah Alam, 3 penjawat awam termasuk seorang wanita direman 4 hari kerana disyaki menerima rasuah dalam 2 kes berasingan. Perintah reman dikeluarkan selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor di Mahkamah Magistrate Shah Alam siang tadi. Kes pertama membabitkan 2 penjawat awam iaitu seorang lelaki berusia 50 tahun dan wanita berusia 46 tahun yang indeks persepsi rasuah CPI Malaysia juga dijangka akan terus menurun tahun hadapan jika tiada tindakan. Assalamualaikum Ustazah, nama saya Faizatul Shima binti Mak Disa dan saya akan menerangkan mengenai pengenalan dan objektif kajian. Jadi, mari kita bermula. Rasuah boleh diertikan sebagai memberi atau menerima sesuatu suapan sebagai sogokan kepada seseorang individu untuk melakukan sesuatu perkara atau ke atas perkara yang telah dilakukannya. Menurut hukum Islam, rasuah merupakan sesuatu perbuatan yang haram yang telah dinyatakan jelas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan hendaklah kita sebagai umat Islam mengelak daripada melakukan maupun terlibat dengan perkara-perkara sedemikian. Rasuah turut dikenali dalam berbagai sebutan lain yang mendefinisikan makna yang serupa seperti rasuah. Ianya tersebut sebagai sogokan, suapan, makan suap, wang saku, duit kopi, bawah meja dan sebagainya. Rasuah terdiri daripada pelbagai bentuk dari segi wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan juga di dalam bentuk diskaun. Rasuah juga seringkali dikaitkan dengan penjawat awam yang ada di Malaysia. Tanggungjawab sebagai penjawat awam bukan sahaja untuk melakukan kerja. Ia juga meliputi etika dan integriti yang perlu diterapkan dalam jiwa setiap penjawat awam bagi memastikan negara kita pesat membangun tanpa adanya rasuah. Oleh yang demikian, penulisan ini akan menceritakan mengenai faktor dorongan kepada berlakunya rasuah di kalangan penjawat awam yang kini semakin sebati di jiwa-jiwa masyarakat yang kian memandang enteng mengenai implikasi terlibat dalam pengambilan rasuah kepada penjawat awam. Selain itu, isu-isu permasalahan dalam rasuah juga turut dibincangkan di dalam intipati kajian pada kali ini. Ada kalangan masyarakat yang menganggap masalah ini merupakan asam garam kehidupan yang harus dan telah dialami oleh semua negara di dunia. Maka, kajian kali ini akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai gejala rasuah yang berleluasa pada zaman kini. Seterusnya, kita beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian meliputi 2 perkara. Yang pertama ialah mengenal pasti faktor mendorong kepada perbuatan rasuah di kalangan penjawat awam dan yang kedua, mengkaji kesan-kesan pengambilan rasuah di kalangan penjawat awam. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Nabil. Ikutilah saya dan fahami dengan lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, iaitu rasuah. Mari kita ketahui bagaimana isu ini menjadi masalah kepada negara Malaysia. Ini boleh dikatakan sebagai maklumat am, tetapi jika anda tidak tahu, rasuah dikenal pasti sebagai salah satu penyumbang utama kepada keruntuhan insaniah masyarakat dan negara. Alhamdulillah,
kerana pada masa kini, perbuatan menerima sebarang bentuk rasuah adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan etika dan moral di mana-mana masyarakat. Namun saya dan semestinya anda masih bingung. Jika ia suatu perbuatan yang tidak beretika dan bermoral, kenapa ia masih berleluasa? Rasuah ini boleh dikatakan sebagai suatu perkara yang tidak dapat dihentikan. Dengan usaha yang baik, dia mampu dikurangkan sahaja. Amalan rasuah ini dianggap menjatuhkan etika dan moral sesiapa yang mengamalkannya kerana ia suatu amalan perniagaan yang tidak adil, menguntungkan diri sendiri dan berat sebelah. Jadi sesiapa yang mengamalkan rasuah boleh dikatakan sebagai seseorang yang sanggup mengabaikan integriti diri mereka demi meraih keuntungan. Rasuah ini tidak mengenal umur dan darjat. Dari rakyat biasa hingga ke tokoh-tokoh bangsawan negara sendiri boleh terjerumus dalam rasuah. Mereka yang berada di atas mampu memberi impak atau kesan yang lebih memudaratkan. Jikalau mereka yang kita sanjungi mengamalkan rasuah, ia mampu merosakkan seluruh institusi negara dan masyarakat yang akan memandangkan perkara ini sebagai sesuatu yang biasa jika tiada apa dilakukan. Setakat ini, kenyataan yang disebutkan itu tadi boleh dikatakan berada di peringkat permukaan isu rasuah sahaja. Isu rasuah ini boleh menjadi lebih rumit jika kita lihat kepada niat seseorang yang mengambil rasuah. Usaha seseorang untuk mencapai kejayaan boleh membawa mereka ke jalan yang berbeza-beza. Seseorang boleh menggunakan kemahiran dan pengetahuan mereka dengan cara yang halal untuk mencapai matlamat mereka. Namun terdapat juga golongan yang menggunakan kuasa mereka untuk mencapai matlamat mereka dengan cara yang tidak beretika dan tidak bermoral. Akibatnya rasuah disalahgunakan untuk mendapat kuasa, kemasyhuran dan banyak lagi. Ia juga menjadi salah satu punca penghalang penambahbaikan sosial dalam negara dan masyarakatnya. Rezeki yang tidak halal patut dibiarkan. Lagi-lagi menggunakan kuasa yang ada untuk membolehkan amalan berdosa ini untuk menguatkan status dalam masyarakat. Rakan-rakan sekalian, anda mesti merasai keadaan ekonomi di Malaysia pada masa kini semakin hari semakin mencabar. Pada tahun 2021, impak COVID-19 masih berterusan dalam menggugatkan nyawa serta kehidupan ramai manusia dan merencatkan usaha pemulihan ekonomi. Kesusahan yang dialami oleh orang ramai pada masa yang sukar ini menyebabkan sudut etika dan moral menjadi lebih sukar untuk dipelihara dan dibuat penambahbaikan. Orang biasa dan penjawat awam sudah ramai pun terjerumus dalam amalan rasuah. Kedesakan yang mereka alami menjadi punca kepada mereka tertarik kepada rasuah. Pada masa yang sama, mereka menggunakan peluang ini untuk meraih keuntungan. Tindakan ini meningkatkan kesanggupan mereka untuk melanggar undang-undang serta mengabaikan pendirian, etika dan moral mereka sendiri. Kesan pertumbuhan ekonomi yang terbantut telah menyebabkan ramai terpesong kepada melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Nampaknya setakat ini saja yang boleh saya ceritakan tentang isu permasalahan rasuah ini. Mari kita teruskan lagi dengan penyampaian yang seterusnya. Bagi membincangkan lagi isu berkenaan dengan rasuah, mari kita mulakan dengan faktor. Salah satu faktor yang menyumbang kepada berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam ialah kelemahan kepribadian seseorang, di mana ianya berkemungkinan disebabkan daripada kurangnya didikan agama dan moral seseorang. Hal ini kerana ada sesetengah individu yang ingin hidup mewah dan tamak tanpa memikirkan kesan daripada perbuatan tersebut. Sebagai contoh, ianya dapat dilihat pada masa kini di mana projek kerajaan banyak disalahgunakan oleh orang atasan di mana semua keuntungan hanya dibahagikan dalam kalangan mereka dan sesetengah projek ada yang tergendala seperti kes rasuah projek MRT lebih 650 juta yang berlaku pada baru-baru ini. Oleh itu, golongan ini merupakan golongan yang mengambil rasuah sehingga sanggup mengetepikan ajaran agama di mana mereka hanya memikirkan kesenangan sementara tanpa menyedari bahawa perbuatan tersebut mempunyai balasan dan hukuman yang berat pada kemudian hari. Setiap perbuatan yang dilakukan perlulah segaris dengan panduan agama dan sering mengingati baik buruk sesuatu perkara supaya tidak memudaratkan diri sendiri. Selain itu, terdapat juga faktor kepimpinan dan pengurusan. Hal ini demikian kerana sekiranya kepimpinan di dalam sesebuah organisasi itu lemah, ianya juga boleh menghancurkan organisasi tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan daripada pihak atasan terhadap kaki tangan mereka.
Bukan itu sahaja, sekiranya pihak atasan di dalam organisasi tersebut juga mengamalkan amalan rasuah, pekerja mereka juga secara tidak langsung akan mengamalkan amalan rasuah tersebut kerana mereka beranggapan bahawa amalan tersebut tidak salah untuk dilakukan di dalam organisasi mereka kerana pihak atasan mereka juga melakukan benda yang sama. Sehingga pada masa ini, negara kita memang tidak asing lagi dengan berita amalan memberi dan menerima rasuah sama ada di dalam kalangan penjawat awam maupun swasta. Hal ini disebabkan pihak atasan mereka juga sering mengamalkan amalan rasuah di dalam pekerjaan seharian mereka. Sebagai contoh, pada 22 Mac 2022 yang lalu, terdapat 3 orang penjawat awam direman kerana terlibat dengan kes rasuah yang hampir berjumlah RM195,060 yang membabitkan kerja-kerja menaik taraf menyelenggara bangunan sekolah rendah agama di Kuala Selangor dan Petaling. Bukan itu sahaja, faktor perkembangan modernisasi juga dapat menyebabkan berlakunya amalan rasuah di dalam kalangan penjawat awam. Seperti yang kita sedia maklum, pada masa kini, mata wang adalah sangat penting di dalam kehidupan seharian kita kerana hampir semua benda memerlukan duit untuk meneruskan kehidupan. Menurut akhbar Sinar Harian, Dato' Haris Embong berkata, kemajuan dan ledakan sosioekonomi menjadi tidak seimbang sehingga akan menyumbang kepada gejala rasuah dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan yang moden yang melibatkan para kontraktor berebut-rebut untuk mendapatkan tender dan berusaha untuk memenangi hati orang-orang berpengaruh dan pegawai-pegawai yang terlibat. Hal ini kerana dengan memberi suapan rasuah, ianya merupakan satu jalan pintas untuk mempercepatkan proses bayaran dan mendapatkan tender yang berpotensi. Oleh itu, tidak siapa yang akan tahu tindakan seseorang sekiranya mereka terdesak melakukannya. Jelaslah pada masa ini, segelintir orang telah memandang serong terhadap penjawat awam dan menganggap separuh daripada mereka terlibat dengan segala rasuah. Akhir sekali, faktor lain yang menyumbang kepada berlakunya gejala rasuah dalam kalangan penjawat awam ialah tekanan di tempat kerja. Hal ini merangkumi kenaikan pangkat dan gaji yang tidak setimpal dengan kerja yang diperuntukkan. Hal ini juga disebabkan peredaran zaman yang sangat berbeza di mana cabaran pada masa kini lebih mencabar dengan kadar bayaran gaji yang amat sedikit dengan sara hidup yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan kos hidup sara hidup yang lebih tinggi, ada kemungkinan penjawat awam mengambil jalan mudah dengan mengambil rasuah disebabkan perbelanjaan yang tidak terkawal. Merujuk kepada akhbar Sinar Harian 2022, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mencatatkan sebanyak 46,300 daripada 4,000 kaki tangan penjawat awam yang terlibat dalam kegiatan rasuah. Oleh itu, pihak majikan di dalam tempat kerja mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam menjaga kebajikan pekerja mereka tanpa ada sebarang diskriminasi. Oleh itu, jelaslah bahawa faktor tekanan di tempat kerja mendorong penjawat awam dalam kegiatan rasuah. Seterusnya, amalan rasuah juga dipercayai boleh melemahkan sistem pemerintahan di dalam sesebuah negara itu. Sekiranya pemimpin yang sedia ada menerima rasuah dan melantik individu yang tidak berkelayakan untuk memerintah negara kita, ianya boleh melemahkan sistem pemerintahan negara kita sekaligus akan memusnahkan negara. Sebagai contoh, di dalam sistem temuduga pada masa kini terdapat ramai pekerja yang mengambil rasuah dan melantik individu yang tidak berkelayakan untuk menyandang jawatan yang ditawarkan. Oleh itu, sekiranya amalan ini diteruskan, kita pasti tidak akan mempunyai pemerintah yang baik dan berkaliber pada masa akan datang untuk memerintah negara kita. Selain itu, rasuah juga dapat menyebabkan imej sesebuah negara itu terjejas dan nama negara juga akan tercemar di mata dunia. Mengikut laporan Indeks Persepsi Rasuah 2021 yang dikeluarkan oleh Transparency International, negara Malaysia jatuh di tangga yang ke-62 daripada 180 negara di seluruh dunia berbanding tangga 57 pada tahun 2020. Laporan ini menunjukkan bahawa terdapat banyak kes rasuah yang dilaporkan berlaku di dalam negara kita. Hal ini dapat menjejaskan nama negara kita di mata dunia dan sekaligus dapat menjatuhkan ekonomi kita kerana pelabur-pelabur daripada negara luar takut untuk melabur di negara kita kerana terdapat banyak kes rasuah yang berlaku. Oleh itu, amalan rasuah adalah sangat tidak bagus untuk dilakukan kerana ianya bukan sahaja akan merosakkan imej seseorang individu tetapi juga akan menjejaskan imej dan nama baik negara mereka. Sekali, kesan rasuah juga dapat merosakkan imej sesebuah jabatan atau organisasi. Peribahasa ada mengatakan kerana nilai setitik rosak susul sebelanga. Itulah ibaratnya bagaimana kegiatan dan budaya rasuah segelintir penjawat awam yang mencemarkan imej jabatan atau organisasi.
Hal ini menyebabkan lebih banyak lagi stereotip di mana penjawat awam banyak makan suap. Oleh itu, meskipun jumlah penjawat awam yang terlibat dalam kegiatan rasuah terlihat kecil berbanding keseluruhan penjawat awam dalam negara, tapi kesan yang diberikan amat besar di mana ianya perlu dicegah sebelum menjadi lebih parah. Oleh hal yang demikian, kegiatan rasuah dikatakan mempunyai impak yang lebih besar sehingga kan boleh menjejaskan keselamatan negara. Sebagai contoh, melepaskan pendatang asing tanpa memiliki dokumen untuk memasuki sempadan negara di mana jenayah sosial merupakan salah satu daripada kegiatan yang tidak bermoral melibatkan pendatang asing. Jelaslah ianya akan merosakkan imej organisasi yang terlibat seperti Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan jabatan-jabatan yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmira binti Ibn Sahad dan saya akan merumuskan perbincangan ini. Natijahnya dapat dirumuskan bahawa kes rasuah di negara Malaysia merupakan satu isu yang semakin berleluasa. Oleh yang demikian, kajian ini adalah untuk menjelaskan dan memperlihatkan lagi secara jelas tentang perihal yang tidak beretika ini kepada pandangan umum. Sesetengah negara dikurniakan dengan pelbagai sumber alam yang boleh membantu mereka untuk terus maju. Tetapi kerana wujudnya rasuah, ada yang terperangkap dalam kitaran kemiskinan. Kekayaan negara disalahgunakan dan hilang akibatnya, yang mana ia membawa ke arah kemunduran dan kemiskinan yang terus berleluasa. Justru, apabila tiada keazaman untuk membasmi rasuah, isu ini akan menjadi lebih berleluasa dan subur di negara yang mengamalkan etika yang tidak bermoral ini. Pada akhirnya, rasuah kemudian diterima sebagai norma dan akhirnya meresap budaya sehingga menghancurkan sebuah negara bangsa. Walau bagaimanapun, isu ini dapat dibendung dan dapat dibanteras sekiranya ia diambil sebagai sesuatu yang serius dan pihak-pihak yang berkenaan hendaklah memastikan bahawa isu ini dapat diatasi. Antara pihak yang bertanggungjawab dalam mengatasi masalah ini adalah melalui dari pihak kerajaan. Kerajaan perlu komited membanteras rasuah dan salah guna kuasa bermula dengan pemimpin negara. Mereka perlu lebih terbuka dan telus tentang tindakan dan niat mereka supaya kita semua dapat lebih memahami dan mengambil tindakan untuk mencegah masalah ini. Budaya ini mesti dihapuskan kerana ia adalah satu cara untuk melindungi mereka yang terlibat dalam rasuah dan salah guna kuasa dalam struktur pentadbiran kerajaan. Selain itu, melalui tanggungjawab seorang penjawat awam, penjawat awam perlu berani untuk tampil bagi melaporkan dan menjadi sebagai pemberi maklumat atau saksi bagi mendedahkan salah laku yang berlaku dalam perkhidmatan awam. Akhir sekali, orang awam juga perlu memainkan peranan yang penting untuk mengatasi isu rasuah ini. Orang awam perlu bekerjasama untuk menolak semua bentuk rasuah. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.